tahlil dan yang seperti action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, apa khabar semua tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Saya nak curi masa anda sekejap, nak share dengan anda beberapa topik, beberapa perkara sebenarnya tentang tahlil. Tuan-tuan dan puan, sekarang ni famous musim maulid ni kan. Geng-geng Wahabi tak suka lah kita buat maulid ni, tak ada dalil lah apalah semua. So saya tertarik ada satu lagi isu yang dikupas oleh minta maaf, saya terpaksa menggunakan istilah Wahabi ya. Tuan-tuan dan puan, Wahabi dia tak suka buat tahlil. Tahlil ni kalau di kampung-kampung kita buat biasa malam Jumaat ataupun ketika ada kematian, ketika tahlil malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-7, malam ke-40, malam ke-100. Ingat lagi tak tuan-tuan dan puan, kalau di kampung kita akan buat tahlil kenduri tahlil doa selamat bersempena dengan kita nak mengingati Allah yarham orang-orang tersayang yang telah pergi dulu tuan-tuan dan puan. Isu dia yang saya nak sampaikan ialah dalam tahlil tu ada bacaan-bacaan ayat Quran. Ada bacaan ayat Quran, ada ayat kursi, ada 5 ayat awal suratul Baqarah. Ada selawat, ada zikir la ilaha illallah tu dalam package tahlil. Lepas tu dibaca sekali dengan surah Yasin. Buat malam Jumaat. Tiap-tiap malam Jumaat di masjid surau mesti buat. Tuan-tuan dan puan. Kemudian, isu yang saya nak sampaikan kepada anda ialah, dalam tu ada ayat Quran. What if kita baca ayat Quran tu, sebutan kita tak betul? Pahala kita sampai ke tak? Pahala yang kita nak kirimkan kepada si mati, dia gini. Bila kita baca salah, kalau kita baca salah, jadi dosa. Betul tak tuan-tuan dan puan? So kita nak kirim dosa ke nak kirim pahala? So siapa nak tahu apa perbincangan dia tuan-tuan dan puan? So boleh tak ada komen sikit di ruang komen? Suara saya jelas ke sangat jelas? Dari mana anda sedang tonton saya? Bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Dan saya percaya suara masuk tak? Masuk. Suara masuk bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Sebab dia gini, sedih lah kalau kita nak kirim pahala tapi sebaliknya kita kirim dosa. Sebab bila kita baca Quran, saya bagi contoh, dalam tahlil ada baca surah Fatihah. Ada baca ayat kursi. Saya bagi contoh, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita kata huwal hayyul qayyum, tuan-tuan dan puan, huwal hayyu dengan huwal hayyu, maksud dia berbeza. Tuan-tuan dan puan, yang maha hidup, huwal hayyu. Ha dia ha pedas. Kalau kita sebut dengan sambil lewa, kita sebut huwal hayyul qayyum. Ayat kursi ni, ini cerita ayat kursi dalam tahlil, tuan-tuan dan puan. Belum lagi cerita ayat kursi baca setiap kali selepas daripada semayang. Huwal hayyul qayyum. Kalau kita kata dengan qayyum, kita tak tebalkan qaf, dah tukar jadi kaf, tuan-tuan dan puan. Ni serius tuan-tuan dan puan. Kalau kita ambil la ilaha illallah. Tahlil tu ialah la ilaha illallah, tu kalimah tahlil. Tuliskan di ruangan komen. Kalimah tahlil adalah la ilaha illallah. Tu tahlilnya. Hak baca surah Fatihah, hak baca ayat kursi, hak selawat tu bukan tahlil. Itu package. Hak datang sekali dengan tahlil. Faham ke tak? Tuan-tuan dan puan, ni siapa sayang orang tua kita? Beberapa di kalangan anda yang sayang orang tua kita, yang suka nak kirimkan pahala kepada orang tua kita. Beberapa di kalangan anda, tuliskan di ruang komen, ana rindu orang tua. Tuliskan di ruang komen tuan-tuan dan puan. Saya rindu orang tua saya. Saya rindu nenek moyang saya, tuan-tuan dan puan. Berapa ramai di kalangan anda yang rindu nenek moyang kita? So kita nak buat, cara kita nak buat baik dengan nenek moyang kita, orang tua kita yang telah pergi. Cara kita nak buat baik, kita kirimkan pahala. Tapi kalau kita baca salah, kita kirim dosa ke kirim pahala, tuan-tuan dan puan? Ada soalan daripada nama dia Resam Padi. Macam mana dengan nama Nabi Ustaz? Zikir sebut Muhammad, sebut ha sambil lewa.
Ada orang tanya soalan, Resam Padi tanya soalan, bagaimana dengan sebut nama Nabi Muhammad, sebut ha sambil lewa? Tuan-tuan dan puan, okey, dia dalam baca, terima kasih kepada soalan. Okey, dalam kita baca Quran, dalam kita baca tahlil, dia ada dua kategori sebenarnya dalam kita beramal. Satu kategori zikir, satu kategori tilawah. Yang ni nak kena ambil perhatian ni tuan-tuan dan puan. Cuma dalam bacaan tahlil tu ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang tilawah. Kalau zikir dia dimaafkan. Tuan-tuan dan puan, kalau kita niat zikir, okey, orang perempuan yang datang bulan, orang perempuan yang datang bulan, bila dia baca Quran, dia boleh niat zikir. So, pahala zikir, dia lagi kecil daripada pahala tilawah. Pahala tilawah ni dia lagi besar. Sebab tilawah diwajibkan bertajwid. Bila kita baca Quran, difardukan. Fardu ain, difardukan untuk kita baca dengan bertajwid bila kita tilawah Al-Quran. Contoh macam mana tilawah tu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Bila dia ayat Quran, bila kita baca dengan niat tilawah, of course kita kena jaga tajwid. Siapa tak jaga tajwid berdosa sebab dia fardu ain. Tilawah. Kalau niat zikir, dia jadi dimaafkan. Apatah lagi kalau selawat. Ni soalan daripada Resam Padi tadi adalah selawat. Selawat bila kita sebut nama Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalau huruf ha pedas itu disebut sambil lewa, Muhammad jadi, dia dimaafkan. Tapi dia ada cuma dia. Sebut nama Muhammad ni, dia ada dalam semayang. Okey, tuan-tuan dan puan, dalam semayang, dalam tahiyat akhir kita ada sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kes ni tak berkompromi. Hak ni diwajibkan sebut huruf ha dengan jelas. Tak boleh bertukar, sebut sambil lewa jadi bertukar jadi huruf ha simpul, tak boleh. Anda faham tak penerangan saya? Basically, penerangan saya tuan-tuan dan puan, dia ada dua situasi. Situasi zikir, situasi tilawah. Ni, saya sedang bersiaran di dua tempat ni tuan-tuan dan puan. Saya sedang bersiaran di Facebook, saya sedang bersiaran di TikTok. Okey, siapa yang rasa perkongsian saya ni bermanfaat, bantu saya share dulu video ini tuan-tuan dan puan. Okey, saya nak cerita pasal makhraj huruf ha. Huruf ha, dia keluar dari tengah halkum, tuan-tuan dan puan. Isu dia ialah salah makhraj. Apabila kita keluar dari pangkal halkum, dia jadi huruf ha. Kerana kita sebut dengan sambil lewa. Ha gelak, ha ketawa, tuan-tuan dan puan. Ha 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 ha. Cuba buat. Ha 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 ha. Itu ha simpul. Kalau ha pedas, Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu ha pedas. Dalam tahiyat akhir, dalam semayang kita, hak tu kena sebut dengan jelas ha pedas, tak boleh bertukar. Tapi dalam zikir, kalau dalam zikir dimaafkan. Ni, zikir, hak kita zikir, kita selawat kepada Nabi tiap-tiap hari 100 kali, 1000 kali itu. Hak tu tak wajib bertajwid. Allah SWT. Bunyi tak bunyi pun diterima hak tu. Hak tu sebab zikir. Tapi kalau dalam semayang, hak ni serius. Dalam semayang kena sebut betul-betul. Okey? Itu cerita selawat. Tapi kalau cerita ayat Quran, dia ada zikir dengan tilawah, tuan-tuan dan puan. Zikir dengan tilawah. Tilawah ni difardu ainkan bertajwid, tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita perlu kena ada kemahiran makhraj huruf, sifat huruf, tuan-tuan dan puan. Makhraj huruf lah terutamanya. Sebab tujuan kita belajar makhraj, tuan-tuan dan puan, tuliskan di ruang komen. Tujuan kita belajar makhraj huruf. Cuba sebut. Makhraj huruf. Makhraj ni ialah tempat keluar huruf. Huruf tu keluar kat mana? Dekat halkum ke? Dekat lidah ke? Dekat hidung ke? So, dari mana saja tempat keluar huruf tu kita belajar, tujuan dia ialah untuk
mendapatkan ketepatan sebutan huruf. Tuliskan di ruangan komen. Tujuan kita belajar makhraj adalah untuk mencari ketepatan sebutan huruf. Kalau kita nak sebutan huruf kita tepat, huruf H dengan huruf H tak bertukar, kita kena belajar makhraj huruf. Tuan-tuan dan puan. InsyaAllah saya Uwais Qarni, saya rasa excited nak share dengan anda ilmu makhraj huruf ini tanpa perlu anda menghafal. Okey, dalam kelas MSI. Kelas ni nama dia kelas MSI. Kelas ni kelas berbayar lah tuan-tuan dan puan. Nak belajar makhraj tak padan lah. 15 minit tak padan. 10 minit tak padan nak belajar makhraj huruf. Baru cerita huruf H pun dah lebih 10 minit dah tuan-tuan dan puan. Saya nak jemput anda join kelas MSI saya. Link dia adalah YUP. MSI itu apa dia? MSI itu maksud dia makhraj sifat intensif. Kita belajar secara intensif tanpa perlu menghafal pagi sampai malam. Macam tuan-tuan dan puan, pagi sampai malam, insya-Allah pada 13 November nanti pendaftaran anda dah boleh daftar sekarang. Saya cadangkan anda daftar di yup.la/msi. Tolong pinkan komen tu. YUP YUP yup.la/msi. Tolong kawan-kawan tolong tuliskan di ruangan komen link ni. Ini link pendaftaran. Di sana ada ditulis detail dia. Apa benda lagi yang anda akan belajar. Ada beberapa jenis seat tuan-tuan dan puan. Anda boleh register seat silver dengan seat gold. Cadangan saya register seat gold tuan-tuan dan puan. Kerana kita akan hantar workbook percuma kepada anda sampai ke depan rumah. Kalau anda register silver seat, kita hanya bagi kopi PDF sahaja. Workbook tu anda kena print sendiri di rumah. Rugilah. Ada orang tanya Ustaz Zai Ahmad, berapa bayaran tu Ustaz? Kena bayar tiap-tiap bulan ke? Yuran dia sekali sahaja sebab seminar dia 1 hari sahaja tuan-tuan dan puan. Yuran dia adalah RM198 seminar MSI, makhraj sifat intensif. Okey, makhraj sifat intensif ni yuran dia gold tiket harga RM198, silver tiket RM188. Sebab tu saya rasa harga dia tak beza sangat tuan-tuan dan puan. Elok register untuk gold tiket lah tuan-tuan dan puan, sebab dapat workbook percuma kita hantar ke rumah, dan ada beberapa perkara lagi percuma yang anda dapat. Tekan link ni yup.la/msi. Di sana ada details tuan-tuan dan puan, termasuk sijil kita sediakan. E-cert, e-sijil lah, anda kena print sendirilah. E-sijil ni kena print sendiri, tapi bagus untuk anda untuk sebagai rujukan dan juga pengesahan lah. Anda belajar tentang makhraj huruf sifat huruf ni, bagus untuk guru-guru Quran juga. Alright? Okey, kalau anda perlukan pertanyaan, anda nak tanya soalan-soalan tertentu, anda boleh hubungi 012 900 8733. Okey, tolong tuliskan di ruangan komen 012 900 8733. Anda boleh bertanya soalan ataupun anda perlu bantuan untuk register tiket gold untuk MSI, makhraj sifat intensif. Okey, sekiranya anda rasa perkongsian saya ini bermanfaat untuk umat Islam, at least bantu saya share video ini. Mudah-mudahan manfaat itu bukanlah untuk anda seorang tetapi untuk orang lain juga. Okey, tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah, sehingga bertemu nanti. Salam sayang dari saya Uwais Qarni. Bye bye. Assalamualaikum.